Assalamualaikum dan selamat petang kepada penonton-penonton di luar sana. Hari ini siri Impak, siri Bual Impak siri ke-10. Minggu ini membawakan tajuk atau isu-isu semasa berkenaan dengan pengajian dan pembelajaran ataupun PMP dan peranan kaki tangan akademik iaitu pensyarah UiTM dalam mendidik anak bangsa. Hari ini kita bertuah kerana kita dapat membawakan sahabat saya iaitu Presiden Kesatuan Kaki Tangan Akademik UiTM iaitu Saudara Ahmad Faisal Mamat Fia. Apa khabar Saudara Ahmad Faisal? Baik, Alhamdulillah. Kat mana tu? Kat rumah ke kat office? Hari ni work from office lah. Baik. Kan? Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Faisal kerana sudi meluangkan masa untuk bersecara langsung untuk bersiaran secara langsung dalam Bual at Impak. Dah lama kita book Saudara Ahmad Faisal ni. Hari ni Alhamdulillah dia dapat meluangkan masa, ada free sikit masa untuk berkongsi apa itu peranan pensyarah UiTM dan secara keseluruhan ni adalah kaki tangan akademik Universiti Teknologi Mara. Baik, sebelum kita mulakan ataupun saya bertanyakan mengenai peranan pensyarah UiTM, pengajaran dan pembelajaran secara amnya ataupun secara khusus, kalau saya diberitahu bahawa Mitasa ini telah ditubuhkan, Kesatuan Kaki Tangan Akademik UiTM ini telah ditubuhkan lebih kurang dalam 48 tahun, 50 tahun macam tu ya, saudara? Ya, Ya. betul-betul. Ya. Saya fikir ada juga pensyarah-pensyarah baru yang tidak tahu akan kewujudan Mitasa ni. Mungkin saudara Ahmad Faisal boleh terangkan sikit apakah peranan-peranan umum yang dijalankan, yang diberikan oleh Mitasa, utamanya dalam memberi konsultansi contohnya kepada pensyarah-pensyarah UiTM. Betul. Okey. Apakah peranan Mitasa secara umum? Oh, baik. Terlebih dahulu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan juga terima kasih kepada Impak lah secara umumnya yang sudi menjemput saya pada hari ini bagi berkongsi sedikit lah mungkin berkenaan dengan Mitasa dan juga mungkin apa yang saya boleh kongsi sebagai seorang pensyarah lah secara kerjaya kita lah di UiTM ataupun di Malaysia ni. Baik, beringkasnya macam tadi Tuan Moderator dia beritahu bahawa Kesatuan Kaki Tangan Akademik UiTM ataupun Mitasa telah ditubuhkan pada tahun 1972, bermakna 2 tahun dari sekarang. InsyaAllah Mitasa akan mencapai usia yang ke-50 ataupun akan melalui sambutan Jubli Emasnya. Jadi mungkin kadang ada setengah orang mungkin tak mengerti ataupun mungkin confused ataupun keliru dengan kedudukan ataupun peranan dalam Mitasa. Baik, jika kita lihat daripada segi definisi di situ sudah jelas ada perkataan kesatuan. Kesatuan ni kami Mitasa dan juga sebagaimana kesatuan-kesatuan sekerja yang lain telah ditubuhkan di bawah Ordinan Kesatuan Sekerja 1952. That mean kita ni governed by Kementerian Sumber Manusia Kementerian Sumber Manusia, so di bawah Kesatuan Kaki Tangan Sekerja. Jadi kalau kita lihat macam ada beberapa kesatuan kaki tangan sekerja yang lain yang ada di Malaysia ni, seperti contoh train workers, Kesatuan Kaki Tangan Pekerja Kereta Api, Kesatuan Kaki Tangan Pekerja Bank, Kesatuan Kaki Tangan pekerja dalam perkhidmatan yang lain, dan juga kita juga adalah antara kesatuan yang bergabung di bawah QPEX. Jadi bila sebut kesatuan di bawah maksud di bawah JPA dan juga malahan di bawah Ordinan Kesatuan Sekerja sendiri, had kemasukan ataupun had penyertaan
untuk menjadi ahli yang aktif, apatah lagi yang memegang jawatan utama dalam kesatuan itu sendiri, adalah mereka seharusnya bergrade grade 52 dan ke bawah, ataupun sebenarnya ada setengah kesatuan lain sebenarnya bergrade 48 dan ke bawah. Bermaksud di sini ialah mereka yang berjawatan yang dianggap sebagai berjawatan pentadbiran dan juga pengurusan tidak boleh menganggotai ataupun berada dalam kesatuan. Tapi kita juga di dalam UiTM ataupun beberapa kesatuan akademik yang lain ada di Malaysia ni, seperti mana yang kita tahu, akademik turut di ada grade 54, JUSA, fikir dan sebagainya. Jadi ada setengah profesor ataupun profesor madya yang pernah menjadi ahli bidasar. Jadi bila mereka naik pangkat, mereka kekal sebagai ahli bidasar sampai sebagai ahli bersekutu. Cuma bezanya mereka tidak boleh memegang jawatan lah dalam Mitasar. Secara mungkin orang tak berapa jelas tentang peranan. So salah satunya sudah pasti kita adalah panggil apa, ibarat macam satu kelab ataupun satu persatuan lah ya, di bawah nama akademik, khususnya di UiTM. Tapi sebenarnya kita juga ada peranan-peranan yang khusus untuk ahli dan juga untuk mungkin mereka contohnya dalam benda yang berkaitan dengan perundangan. So itu antara skop-skop di dalam Mitasar, di mana Mitasar boleh melantik ataupun boleh mewakili sekiranya terdapat setengah ahli ataupun seseorang atau dua ke sesiapa pun yang mempunyai isu yang berkaitan dengan perundangan. Perundangan ni maksudnya katakanlah seseorang itu telah dianggap sebagai telah diadili secara tidak adil. Katakanlah mereka disingkirkan, diberhentikan, ditamatkan perkhidmatan tanpa mengikut lunas-lunas undang-undang, katakanlah ianya wujud. Jadi kalau kata ahli tersebut, katakanlah dia tak berpuas hati katakan ataupun inginkan keadilan ditegakkan, jadi dia, jika dia seorang ahli, dia boleh datang ke Mitasar dan kami di Mitasar boleh melantik, contohnya melantik peguam ataupun melantik katakanlah berunding dengan penasihat undang-undang di UiTM katakan, untuk bagaimana kita dapat mengatasi ataupun bagaimana kita dapat membantu ahli yang dikatakan sebagai yang harus dibela ini. Jadi itu antara peranan yang khusus. Tapi alhamdulillah sepanjang saya menjadi presiden dan juga semenjak saya menduduki kursi Exco bermula 2011 sehingga kini, alhamdulillah kita tidak pernah kedengaran lah isu-isu yang sebegitu. Tapi sudah pastinya kadang-kadang ada jugalah isu-isu lain berkenaan dengan mungkin contoh kenaikan pangkat katakan, ataupun peluang-peluang lain dan juga isu-isu umum yang membabitkan kaki tangan akademik ataupun skim perkhidmatan akademik ini sendiri, di mana Mitasar memang memperjuangkan. Sudah pasti sebenarnya kadang orang tak nampak sebabnya apa yang kita perjuangkan tu ada yang kita dapat, ada yang dikatakan sebagai pending ataupun KIV ataupun masih lagi dalam proses perundingan dan juga perbincangan, dan ada juga yang tidak diterima. Jadi tapi kita sebagai Mitasar, kita akan terus mewakili ahli, di mana ahli ini kita tahu adalah kaki tangan akademik insyaAllah yang bergrade 52 dan bawah. Jadi kita akan terus mewakili, dan pada sehingga kita bercakap ini, kita telah mempunyai ahli seramai 2,300 orang. Dan sudah pasti sebenarnya tak semestinya semuanya adalah pensyarah baru ataupun grade 45. Tapi ada juga sebahagian mereka yang bergrade 51 yang datang dari industri dan sebagainya. Jadi mereka juga menjadi ahli, dan tidak kurang jugalah terdapat juga kaki tangan mungkin masih lagi menunggu ataupun mungkin masih lagi was-was untuk menyertai Mitasar. Itu hak pribadi, itu memang terlindung di bawah perlembagaan persekutuan. Penyertaan ke dalam kesatuan ataupun persatuan ini memang bebas, tidak ada paksaan, tidak ada sekatan. Itu yang kita harus ni. Tapi apa yang pasti kita dalam Mitasar ini kita bekerja secara kolektif. Ibarat kita selalu berpegang dalam pepatah Melayu selalu mengatakan lidi jika sebatang dia akan rapuh ataupun tidak kuat, tidak kukuh. Tapi bagaimana kalau ia menjadi seikat lidi, jadi dia akan menjadi kuat. Jadi itulah kita punya prinsip yang kita pegang, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi dalam kita di UiTM juga kita harus memegang juga kepada prinsipnya, sebab pada akhirnya kita baik sebagai Mitasar ke ataupun ni kita adalah kaki tangan akademik, dan juga kita mempunyai
tugas asas iaitu mendidik anak bangsa dan memastikan bahawa pembangunan anak bangsa ini akan terus terjamin dan juga terbela di masa depan. Baik saudara Faisal. Sangat menarik di situ. Tadi saudara Faisal ada menyebut mengenai kenaikan pangkat. Kita hold dulu soalan tu. Saya nak tanya soalan pasal kenaikan pangkat ni. Atau skim-skim yang ada untuk pensyarah-pensyarah UiTM. Okey, baik. Soalan seterusnya saudara Ahmad Faisal. Dan kalau kita lihat sejak awal bulan Mac atau April macam tu, seluruh sistem pengajaran dan pembelajaran di UiTM menggunakan sistem online distance learning atau open distance learning. So bagi Mitasa, apakah cabaran dan tanggungjawab pensyarah UiTM supaya kualiti pengajaran online di dalam UiTM ni dapat terus dipertingkatkan? Betul, dalam keadaan kita bila bermulanya pandemik ataupun sejak mula pengisytiharan PKP daripada bulan Mac 18 bulan Mac, dan kita kini pula dalam fasa PKPP dan juga sebahagian negeri sedang berada dalam PKPB. Jadi sudah pasti ramai pihak yang agak terkejut ataupun mungkin sebab kita sudah biasa dengan yang dinamakan sebagai norma lama tu, iaitu kita dapat menghadiri kuliah terutamanya pelajar-pelajar kita menghadiri kuliah seperti biasa, dan juga kita juga mengendalikan kuliah secara bersemuka, dan tak kurang juga sebahagian daripada kita semua baik kaki tangan akademik malahan ataupun kaki tangan sokongan dan juga pelajar sendiri yang melalui pembelajaran secara yang dikatakan pembelajaran teradun ataupun yang dikatakan blended learning selama ini. Jadi kita masih pada mulanya kita memang sedikit terkejut lah sebab kita dah biasa dengan kaedah bersemuka ataupun face to face. Jadi bilanya datangnya pandemik dan juga pengisytiharan PKP ini, salah satu mod yang perlu kita aktifkan adalah salah satunya pastinya pembelajaran secara atas talian ataupun dalam talian. Jadi kalau kita masih ingat lagi pada bulan Mac, di pertengahan bulan Mac, di awal PKP, pada ketika itu UiTM masih lagi tidak mengumumkan sebarang bentuk pembelajaran yang disarankan, tapi sudah pasti kita gunakan online ataupun dalam talian. Kemudian tidak lama selepas itu, bahagian hal ehwal akademik mengumumkan tentang pelaksanaan pembelajaran secara terbuka, open distance learning ataupun yang dikatakan sebagai ODL. Tapi sebenarnya pelajar sendiri, pelajar dan mungkin sebahagian daripada pensyarah sendiri sebenarnya masih lagi agak keliru dengan konsep open distance learning sebenarnya kan. Open distance ni maksudnya nama pun terbuka. Maksudnya apa kaedah pun kita perlu embrace ataupun kita perlu laksanakan, sebab pada akhirnya apa yang lebih penting adalah penyampaian itu sendiri, sebab kita ingin menyampaikan butir-butir ataupun ilmu itu. Saya rasa berkenaan dengan mod ataupun dengan kaedah ataupun apa medium yang kita gunakannya dalam saat begini, saya rasa ia sudah pasti menjadi satu perkara yang secondary, sebab kita faham kita di dalam UiTM, kebanyakan pelajar kita, saya ini orang ramai pun menyebut bahawa kebanyakan pelajar kita, graduan kita adalah terdiri daripada mereka yang datang daripada keluarga B40 ataupun M40 katakan. Jadi tak semua yang berkemampuan untuk memiliki gadget-gadget ataupun kelengkapan yang dapat menampung kemudahan pembelajaran secara atas talian. Maka dengan itu UiTM menyarankan supaya secara open distance learning. Tapi sebenarnya kalau mungkin orang merasakan bahawa open distance learning ni satu perkara yang baru, bagi saya ia perkara yang sebenarnya perkara lama yang telah wujud semula. Kalau kita masih ingat, mungkin Dr. Moderator pun tak tahulah kalau pernah melaluinya. Sekitar tahun 80-an, malahan 70-an dan juga 90-an dulu, kita ada satu konsep pembelajaran yang dinamakan Maktab Adabi Gaya Pos. Di mana tuition dan juga pembelajaran masa itu, pembelajaran jarak jauh, PJJ pada ketika itu, memang segala nota, segala latihan ataupun mungkin ujian dilaksanakan secara pos. Itu salah satu mod ataupun kaedah yang boleh digunakan. Tapi sudah pasti dalam keadaan sekarang, kita lebih selesa dengan atas talian, mungkin menggunakan Google Meet, Google Classroom, dan UiTM kita ada UFuture, kita ada Webex dan sebagainya, dan juga
kita melihat keadaan di pelajar-pelajar kita, sebahagian kita khususnya yang datang daripada kawasan urban, mereka yang mampu dan juga memiliki gadget-gadget, malahan sebenarnya kadang setengah pelajar tu gadget yang mereka miliki lebih canggih daripada apa yang pensyarah ada. Ada setengah pensyarah masih lagi menggunakan katakanlah iPhone 4, sedangkan setengah pelajar sudah menggunakan iPhone 12 dan juga mungkin sedang berkira-kira untuk memiliki iPhone yang terbaru katakan. Jadi itu yang kita selalu mungkin sedikit keliru. Tapi alhamdulillah setakat pada hari ini kita tak adalah dengar satu rungutan yang besar. Memang kita tahu ada sebagian pelajar yang duduk di luar bandar katakan, mereka mempunyai masalah internet. Kita pun tahu ini masalah yang telah diakui sendiri oleh pihak kerajaan menerusi Kementerian Komunikasi dan Multimedia, di mana mereka sendiri mengakui bahawa di Malaysia ini masih lagi terdapat setengah tempat yang mempunyai capaian internet ataupun wifi katakan yang masih lagi rendah ataupun yang mungkin tidak ada di tempat itu. Sedangkan pelajar kita datang daripada kawasan-kawasan yang boleh dikatakan sebagai luar bandar ataupun remote ini, mereka ada di sana, tapi bagaimana mereka dapat mengikuti pembelajaran. Jadi setakat pada hari ini apa yang saya dengar dalam grup ataupun di kalangan penyelaras Mitasa saya, kami selalu berbincang dan saya selalu mendapatkan pandangan dan juga feedback daripada mereka. Macam-macam lah feedback kita terima, termasuk saya sendiri. Saya sendiri pun pernah ada pelajar pada semester lepas yang terpaksa travel ataupun terpaksa berjalan sampai ke tahap 5 ke 10 km hanya untuk mengikuti pembelajaran secara dalam talian yang kita telah laksanakan sebelum ini. Tapi walaupun mereka berada dalam kesusahan yang begitu, alhamdulillah pelajar-pelajar ni tak adalah sampai ke tahap yang orang kata merungut ataupun tahap sampai. Kalau kita lihat keputusan pada semester lepas, saya sendiri pun agak terkejut. Bukan kata kita sengaja nak meluluskan mereka. Tidak. Memang mereka cemerlang. Bagi saya mereka sangat cemerlang. Sebab saya sendiri pun pernah kata dengan KPT ketika perjumpaan saya dengan Menteri Pengajian Tinggi sebelum ni, Datuk Dr. Narayani Ahmad. Saya cakap ibarat kita punya pandemik ni, PKP dan juga PKPP ni, ibarat satu blessing in disguise. Sebenarnya dia memberi satu peluang yang lain pula, dan juga dia membuka mata kita semua dalam keadaan kita yang sukar ni, dalam keadaan kita susah, pembelajaran masih lagi dilaksanakan, student masih lagi mampu mengikuti pembelajaran, dan pastinya the man behind all this ataupun orang yang di sebalik tabir yang melaksanakan ni adalah pengajar itu sendiri. Sebab kita kadang kita lihat kesusahan di kalangan pelajar, tapi bagaimana pula kesusahan di kalangan pensyarah itu sendiri. Sebab alhamdulillah mungkin pensyarah itu seorang yang mampu untuk memiliki gadget-gadget. Tetapi kadang ada juga setengah pensyarah yang tinggal di kawasan yang contohnya tidak ada kemudahan internet. Jadi kadang saya terdengar feedback, ada setengah pensyarah juga terpaksa travel mencari capaian internet yang betul-betul orang kata cemerlang, bagus, excellent. Kemudian mereka laksanakan pembelajaran di situ. Jadi ini yang satu kadang kita nampak ada setengah pelajar sampai baru-baru ni, contohnya di Kelantan, ada bapa ataupun parents kepada student siap dia set kemah untuk bagi anaknya mengikuti pelajaran secara ataupun menjalani peperiksaan ataupun ujian. Ada juga dikatakan ada pelajar sampai ke tahap panjat pokok katakan. Tapi bagaimana dengan pensyarah? Kita tak dengar mereka yang panjat pokok, tapi kesusahan yang dialami oleh pensyarah juga, pengajar yang juga mencabar. Kita tak boleh kata, sebab tu saya katakan dalam keadaan kita ni, saya namakan dalam pendidikan kita ni, pensyarah juga adalah seorang frontliners. Cuma bezanya frontliners di dalam pendidikan ini mereka tak berdepan dengan virus itu. Seperti mana frontliners di hospital ataupun di PDRM dan sebagainya. Kita terpaksa berdepan sebab kita kena memastikan dalam tempoh kita pandemik sekalipun, pembelajaran tu perlu dilaksanakan. Maksudnya orang kata apa? Tidak ada no such thing as cuti ataupun holiday. Right? Itu yang saya memang dalam keadaan macam ni, bila saya lihat semua senior-senior dan sebagainya, saya memang salute. Right? Saya memang tabik mereka, so harus kredit seharusnya turut diberikan kepada pengajar kita khususnya di sekolah walaupun di mana mereka berada, dan I think they are the best. Ya, baik. Kalau kita lihat desakan pandemik COVID-19 itu sendiri yang mempercepatkan pengajaran dan pembelajaran dalam online ni.
Setahu saya, seingat saya sebelum COVID ni sendiri, kita ada island kita juga ada U-Future dan kalau belajar ada lab class tu kan, kalau 4 jam. At least 2 hours atau 1 hours tu dia pembelajaran secara online. Maknanya communication, submission dan sebagainya secara online lah atau consultations. Baik. Saya nak teruskan kepada isu-isu yang berkaitan dengan kenaikan pangkat pensyarah akademik UiTM. Dan kalau kita lihat ada beberapa track di situ ya. Ada track penyelidikan atau research, ada juga track pengajaran dan pembelajaran, dan ada juga saya rasa ada track pentadbiran. Apakah isu-isu yang boleh Mitasa bawa ataupun mungkin Mitasa menerima beberapa, bukan aduan lah, beberapa sedikit cetusan ataupun rungutan daripada pensyarah-pensyarah mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan kenaikan pangkat untuk mereka? Sebenarnya sejak saya mula memegang jawatan ataupun berada dalam jawatan Exco, isu pasal kenaikan pangkat ataupun tentang peluang untuk kenaikan pangkat ni memang sentiasa dibincangkan. Boleh dikatakan setiap kali Exco meeting ataupun setiap kali mesyuarat Exco ni, kita akan bawa perkara-perkara yang hampir setiap hari ataupun hampir setiap masa akan ada mungkin kadang berkata rungutan, pandangan dan juga cadangan tentang bagaimana kita boleh tambah baik proses dan juga mungkin prosedur kenaikan pangkat ini. Dan yang terbaru sudah pastinya bila pihak pengurusan bercadang ataupun telah menetapkan satu keliling bahawa ada satu tempoh masa yang kami anggap sebagai terlalu lama untuk seseorang itu. Betul, antara perkara yang kita bawakan baik kami dalam Mitasa ataupun dalam Malaysia Academic Congress, kita ada juga Kongres Kaki Tangan Akademik, iaitu di peringkat induk ataupun yang lebih besar, di mana gabungan ke semua universiti, gabungan ke semua kesatuan dan persatuan universiti, kami memang ada membincangkan isu kenaikan pangkat ini. Buatnya benda ni bukanlah soal di UiTM semata-mata. Jadi bila kita antara isu yang kita bawakan adalah, contohnya adalah tentang time base. Sebab kadang kita betul, siapa yang tahu tentang perkhidmatan, tentang peluang kenaikan pangkat, selalu perkhidmatan pensyarah ni kerap dibandingkan dengan perkhidmatan perguruan. Perkhidmatan perguruan di mana perguruan mempunyai time base. So, mereka akan naik pangkat ataupun mereka akan dapat pangkat secara KUP ataupun yang dinamakan sebagai khas untuk penyandang dalam tempoh tertentu, katakanlah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, mereka akan berpeluang untuk naik ke grade yang lebih tinggi daripada grade semasa ataupun grade lantikan mereka. Tapi di universiti ataupun di UiTM maksudnya, time base ni masih lagi belum ada lagi. Masih lagi sebab kita mungkin melalui JPA ataupun mungkin UiTM masih berpegang tentang kesarjanaan. Right? Maksudnya output kita, outcome yang kita telah hasilkan sebagai seorang anggota akademik ini perlu diambil kira. Sebabnya itulah perbezaan antara kita dengan perkhidmatan yang lain, iaitu kita punya kenaikan pangkat, kita punya seniority, kita punya kematangan dan sebagainya boleh dilihat daripada output yang kita telah hasilkan, dan juga the reward is insyaAllah menerusi kenaikan pangkat. Tapi kita juga tidak menidakkan ataupun tidak menafikan tentang hal itu. Cuma kami sentiasa membawakan bahawa kalau boleh time base itu juga harus diambil kira. Jadi pengurusan telah mengenalkan satu konsep time base juga, tetapi time base yang telah diperkenalkan itu dianggap sebagai terlalu lama. Terlalu lama, saya tak nak sebut berapa tahun yang telah dicadangkan di sini. Tapi kalau saya boleh andaikan, kita boleh samakan, ibarat kalau kata seseorang itu berkhidmat di UiTM bermula pada umur dia 50, jadi kalau kata pada tahun pencen belum tentu dia telah naik pangkat. Ataupun pada dia masa akan pencen, belum tentu dia dapat naik pangkat sebab time base yang dianggap sebagai terlalu lama ini. Tapi itulah dalam masa sama juga UiTM dia ada flexibility juga, iaitu perlu melihat daripada sumbangan, output semua dan sebagainya. Jadi ini antara yang kita bawa. Kalau perasan baru-baru ini ada perkeliling yang diaktifkan semula dan pernah diperkenalkan pada tahun 2016, kemudian ditangguhkan pada tahun 2017, di mana pada tahun 2017 Mitasa memang telah membuat satu bantahan rasmi ataupun mohon ianya sama ada dimansuhkan ataupun ditangguhkan. Alhamdulillah pengurusan telah mendengar pandangan kita untuk menangguhkan. Tapi penangguhan itu akhirnya diaktifkan semula pada tahun ini. Dan kami berpendapat sekali lagi bahawa kalau boleh ianya perlu dimasukkan dan juga come out dengan
satu garis panduan ataupun satu perklinik yang lebih mungkin komprehensif, yang lebih adil dan juga pastinya tanpa menidakkan kemampuan, tanpa menidakkan sumbangan pensyarah, dan satu lagi sudah pasti adalah untuk sebagai sumber galakan kepada pensyarah untuk terus menyumbang kepada UiTM dan juga kepada pendidikan Malaysia secara umumnya. Jadi ini antara isu-isu kenaikan pangkat. Tapi sudah pasti kadang isi-isi dalam kriteria tu katakan mungkin dia akan berubah. Ini kadang orang selalu namakan sebagai perubahan goalpost. Dia namakan dia sebagai perubahan goalpost katakan. Goalpost kerap berubah-ubah katakan. Tapi kadang goalpost itu taklah berubah mana. Cuma yang berubah itu sama ada goalpost itu dikecilkan ataupun diluaskan. Itu ya, kadang saya lihat itu dia punya isu sebenarnya. Right? Jadi bila goalpost itu dikecilkan, maka peluang itu makin susah. Ataupun bila goalpost itu diperluaskan, jadi kadang orang selalu lihat mungkin orang yang dianggap sebagai, bukan kata tak layak, tapi belum ataupun belum cukup lagi dia punya kematangannya dah naik pangkat. Jadi ini antara isu yang kita kerap dengar lah. Kadang ada yang mengadu kepada kita ataupun bagi cadangan bagaimana kita nak tambah baik pasal isu kenaikan pangkat. Tapi itu mungkin daripada grade 45 ke 52. 52 ke 54 pun ada isu dia juga tersendiri, dan juga walaupun mereka yang bergrade di 54, kami dalam Mitasa orang kata apa dah tidak ada orang panggil apa hubungan, sebabnya mereka bukan lagi ahli katakan. Tapi of course sudah pasti ahli yang kebanyakan kita ni yang bergrade 52 sudah pasti ingin memikirkan cara bagaimana untuk ke grade yang lebih tinggi, which the next is 54, yang seterusnya adalah 54. Jadi kami dalam Mitasa juga antara yang memperjuangkan dan juga memikirkan dan juga membagi cadangan kepada pihak pengurusan. Saya rasa saya tak nak detailkan ataupun saya tak nak huraikan apa antara syarat-syarat yang telah digariskan baru-baru ini dan sebagainya, which sebenarnya kalau tidak mustahil untuk dicapai, tetapi sedikit sukar untuk dilaksanakan. Sebab saya rasa dalam keadaan ini memang betul jadi yang mustahil, nothing is impossible. Tetapi dalam masa yang sama dia dilihat satu benda yang sukar, dan juga pada akhirnya dia seolah-olah macam menyukarkan lagi peluang kita untuk meningkatkan tahap kesarjanaan kita. Itu kita yang pandangan kita secara umum. Sebab itu hasil libat urus kita, perbincangan kita, perjumpaan kita dengan pelbagai pihak, even dengan pengurusan yang diketuai oleh Prof Emeritus Datuk DC kita, kita memang menyarakan hal ini. Dan sudah pasti mungkin di pihak pengurusan sendiri juga mempunyai pandangan tersendiri dan juga bagaimana ianya dapat dilaksanakan tanpa perlu menyukarkan mana-mana pihak, tetapi dalam masa yang sama juga tidak terlalu mudah. Jadi itu yang kita sentiasa bawa lah dan juga bincang. Ya. Betul. Baik, akhirnya isu mengenai kenaikan pangkat ini yang menjadi tunjangnya adalah tahap-tahap atau aktiviti kesarjanaan. Maknanya time base tu bukan lagi pilihan, tetapi kalau boleh kita mixkan dia, formula kesarjanaan dan time base tu, saya rasa mungkin itu lebih menyenangkan hati pensyarah atau kekitangan akademik ni. Baik, soalan seterusnya, rakan-rakan pensyarah saya ada bertanyakan mengenai dia bukan satu isu pun, cakap-cakap mengenai penggabungan beberapa fakulti untuk didudukkan di bawah gugusan, contohnya gugusan seni, gugusan engineering dan sebagainya. Mungkin 2, 3 atau 3, 4 fakulti duduk di bawah satu gugusan. Apa pandangan Mitasa secara amnya? Adakah ia memberi kelebihan kepada para pensyarah UiTM ataupun sebaliknya? Okey. Baik, daripada segi akademik ataupun daripada segi kita lihat dunia sekarang, dunia yang kita akan lalui pada tahun 2021, kita anggaplah 2021 ni adalah pasca COVID-19. InsyaAllah satu hari nanti virus ini akan berakhir ataupun pandemik ini akan berakhir. Tetapi kita perlu lihat progres kita, kita punya perjalanan graduan-graduan kita dan juga kita punya program akademik secara umumnya.
secara tak langsung sebenarnya pandemik ini telah memberi satu impak yang tersendiri kepada akademik juga, kalau sama ada kita sedar atau tak sedar. Okey, itu satu side, itu satu sudut lain. Tapi daripada segi akademiknya, kita perlu lihat dia positifnya adalah kita dalam keadaan yang sekarang ni kita tidak boleh tidak untuk bekerjasama dengan pelbagai pihak. Yang ini yang dinamakan sebagai interdisciplinary, dan juga multitasking katakan. So kita tidak boleh duduk dalam satu kepompong ataupun kelompok yang sama bagi maksud mencapai kecemerlangan. Kita harus bekerjasama. Saya rasa itu juga antara apa yang dianjurkan khususnya dalam Islam. Kita harus lebih banyak bersama, kita harus bermuafakat untuk mencapai sesuatu kejayaan. Itu daripada segi sudut akademik saya lihat ianya sesuatu yang baik. Sebab kita akan mewujudkan lebih banyak peluang baru, lebih banyak mungkin katakan program yang lebih dinamik, yang lebih kompetitif, dan juga yang benar-benar betul-betul mencapai maksud pembangunan anak bangsa. Mungkin kita cakap dalam konsep ataupun aspek employability katakan. So mungkin dia akan menghasilkan graduan yang lebih betul-betul lengkap, dan juga tidak hanya tertumpu pada satu kepakaran ataupun satu bidang semata-mata. That mean kita akan wujudkan graduan yang multitasking, multi-skilling. Itu daripada segi akademik saya rasa dia bukanlah satu benda yang negatif. Betul, kalau kita lihat kita punya sejarah pendidikan secara umumnya, pendidikan tinggi khususnya, kita lihat memang dunia ini sentiasa berevolusi dan juga berevolusi. Di mana pada satu ketika memang kita pengajian kita agak broad. Kemudian kita ada pengajian yang lebih niche, yang lebih tertumpu kepada satu bidang, mungkin bidang pekerjaan dan juga mungkin bidang pengajaran katakan. Tapi niche itu juga makin lama sebenarnya sudah perlu juga bergabung juga ataupun perlu juga bekerjasama dengan pihak lain ataupun dengan bidang lain bagi menghasilkan sinergi yang lebih kukuh ataupun yang lebih mantap. Jadi saya lihat penggabungan ini bukanlah satu perkara yang negatif daripada aspek akademik. Tapi bagi saya, kami di dalam Mitasa memang agak firm kat sini. Walau apa pun yang ingin dirancang di pihak pengurusan, baik di KPT ataupun baik di UiTM, pada akhirnya kebajikan pensyarah itu jangan sampai terjejas. Maksudnya kebajikan pensyarah ni kita bukan bercakap pasal soal mudahnya nak naik pangkat ataupun apa-apa, tapi maksudnya bagaimana beliau dapat melaksanakan kerja sebagai seorang akademik tu, sebagai kaki tangan akademik ataupun sebagai seorang sarjana itu dengan cemerlang walaupun dalam keadaan kita bergabung dengan pihak-pihak lain. Mungkin selama ni setengah fakulti mungkin selesa berada dalam kelompok beliau dan juga merasakan bahawa jika bergabung ini akan menyebabkan teritorinya yang dikatakan sebagai kompromis katakan. Kita terpaksa mungkin beralah ataupun terpaksa menyerahkan, ada setengah tu yang dikatakan milik setengah pihak, milik sesuatu fakulti saja. Sedangkan sebenarnya ilmu ni bukan milik sesuatu pihak saja. Ia perlu dikongsi juga dan juga perlu mungkin apa, kita perlu bermuafakat untuk melaksanakannya. Tapi dalam konsep ataupun dalam aspek kebajikan pensyarah seharusnya tidak boleh ada kompromi. Saya harap dengan penggabungan ini sebenarnya akan dapat menghasilkan lebih ramai happy minded lecturer ataupun pensyarah yang energetik, yang berkhidmat untuk pensyarah, berkhidmat untuk UiTM ni betul-betul untuk pembangunan anak bangsa, bukannya atas dasar individualistik ataupun secara materialistik sahaja. Itu yang kita harapkan daripada penggabungan ini. Tapi secara umumnya macam saya kata tadi, secara akademik penggabungan ini ialah sesuatu yang baik. Tapi saya harap bila penggabungan ini dengan hasilnya pelbagai college ataupun pelbagai institut ini tidak pula menghasilkan satu bentuk new territorial. Sebab pada akhirnya apa yang dikatakan we back to square one katakan. Kita dilihat bergabung on paper tetapi secara praktikalnya ia seolah-olah tidak berlaku. That mean pada akhirnya engkau, aku, walaupun kita duduk di bawah satu bumbung ataupun di bawah satu payung, itu yang kita tak ingin berlaku. Sebab itu kami dalam Mitasa kami tak melihat. I think kita kita buta warna. Kita tak melihat siapa yang duduk dalam Mitasa, you are Mitasa, you are not from the faculty bla bla. Tapi penggabungan dalam Mitasa ini menghasilkan satu sinergi yang baik di mana kepakaran yang pelbagai ini kita dapat utilize, kita dapat gunakan
untuk ke arah benda yang kebaikan. Itu yang kita inginkan. Jadi rasanya model itu dah memang ada, cuma mungkin perlu dimantapkan. Ya, saya fikir strategi penggabungan fakulti atau duduk di bawah gurusan itu saya rasa secara peribadi saya rasa itu adalah satu strategi yang baik untuk para pensyarah sebenarnya. Betul, macam saudara Ahmad Faisal cakap tadi, ini bukan hanya kita para pensyarah UiTM bukan hanya bercerita pasal apa yang kita dapat, kan? Baliknya lebih kepada apa yang boleh kita sumbangkan kepada UiTM dan anak bangsa negeri. Baik, kepada sesiapa yang menonton live ini yang ada soalan, bukan senang kita nak berbincang mengenai isu-isu pensyarah UiTM dan peranannya mendidik anak bangsa. Dan antara isu-isu yang utama saya fikir adalah isu berkenaan dengan tahap kesihatan mental pensyarah UiTM sendiri. Bukan UiTM lah secara keseluruhan, pengajar atau pensyarah atau guru, tapi hari ini kita lebih fokuskan kepada tahap kesihatan mental pensyarah UiTM. Apa yang saudara Ahmad Faisal boleh ulaskan terutamanya dalam situasi COVID-19 ini di ODL dan sebagainya, ataupun adakah aduan-aduan atau pensyarah-pensyarah UiTM yang datang ke Mitasa yang berkongsi dan sebagainya? Betul. Terima kasih. Sebenarnya kami pada mesyuarat majlis bersama jabatan sesi yang kedua bagi tahun ini, kami ada bangkitkan satu usul lah tentang memperkenalkan dasar kesihatan mental di UiTM. Baik telah direspon dengan baik, khususnya dari pusat kesihatan yang diketahui oleh Dr. Zaitun Nasir. Memang selama ni sebenarnya di pusat kesihatan memang mereka mempunyai unit ataupun telah menggerakkan usul ke arah menangani ataupun mengatasi masalah kesihatan mental. Tapi mungkin mereka sebelum ni lebih banyak lihat daripada aspek pelajar, tapi dalam masa sama di kalangan pensyarah ataupun kaki tangan umum yang lain juga turut dilihat bersama. Dan kita lihat sebenarnya isu kesihatan mental ni kita tidak boleh treat dia ataupun lihat dia daripada secara sambil lewa. Walaupun kita merasakan macam kita bukan orang yang tergolong dalam penyakit ataupun pesakit mental, sebab kadang kita selalu confuse ataupun keliru. Kadang kita lihat orang yang berada di hospital gila kan, ataupun tanur rambutan gitu, ataupun pusat rawatan psikiatrik, itu yang dikategorikan sebagai pesakit mental. Itu memang ada kecacatan mental yang tersendiri, itu tak dinafikan. Tetapi sebenarnya kita sekarang, dalam dunia sekarang, yang dunia mencabar ni, dunia yang ibarat, selalu orang mengibaratkan suatu perlumbaan ini, sebenarnya telah menghasilkan satu tekanan-tekanan tertentu kepada semua orang. Dan apabila wujudnya pula pandemik ini, wujudnya pula COVID-19 ini, di mana kita boleh lihat banyak sektor pekerjaan, ramai orang yang terjejas dengan pendapatan, dengan pekerjaan dan sebagainya, kehidupan berkeluarga juga terjejas. Jadi dia sebenarnya secara tak langsung dia telah menyumbang kepada masalah kesihatan mental. Dan kita tahu di dalam perkhidmatan pendidikan ini, baik cikgu, baik pensyarah atau mungkin pelajar itu sendiri, mereka juga terdedah ataupun berdepan dengan isu kesihatan mental. Macam contoh, kita kerap kali terdengar bahawa ada orang yang terlalu stres dan sampai ke tahap depres ataupun depression, kemurungan, dan juga stres ataupun tertekan dengan jumlah kerja yang banyak, macam-macam tanggungjawab, baik di rumah, baik di pejabat, baik di dewan kuliah dan sebagainya, desakan-desakan tertentu yang lain-lain, lepas tu kehidupan peribadi lagi. Jadi itu semua telah menyumbang kepada masalah kesihatan mental kepada kita. Jadi kita memang nampak perkara ini, sebab ia ibarat satu time bomb. Kalau benda ni tak ditangani dengan serius, dengan tuntas, saya rasa ia akan merosakkan sendiri UiTM secara tak langsung. Sebab pastinya kita inginkan pensyarah, baik pensyarah ataupun pelajar yang committed dengan tugasnya, tapi dalam masa sama juga mempunyai kesihatan yang cemerlang. Right? Sebabnya saya rasa badan yang sihat, mental yang sihat, cerdas akan menghasilkan satu bentuk kerja yang insyaAllah perfect ataupun sempurna. Tapi sekarang ni dalam keadaan tekanan yang begini, bagaimana kita nak menghasilkan satu
bentuk kerja yang cemerlang. Dalam masa yang sama kita berdepan dengan keadaan kesihatan mental. Saya mungkin dalam keadaan kita berdiskusi ini, mungkin ada yang tertekan kot dengan apa yang kita bincangkan ni. Ya, itu juga adalah kesihatan mental. Jadi kita bawa, itu yang kita bawa. Cuma ialah sudah pasti kita di kalangan masyarakat kadang kita tak lihat, kita tak nampak. Kerana ada setengah pensyarah tu mungkin dia ada jugalah buat aduan secara peribadi kepada saya dan sebagainya. Dia katakan dia sedikit murung dengan keadaan di tempat kerja dengan desakan tertentu. Ada yang terpaksa travel sejauh mungkin beratus kilometer hanya untuk ke tempat kerja. Ada yang memohon ini tak dapat juga menyumbang kepada kesihatan mental. Hubungan dengan rakan sekerja di fakulti ataupun di pejabat masing-masing juga menyumbang kepada kesihatan mental. Dan pada akhirnya dia punya output, dia punya kualiti kerja menurun. Dan dia bukannya semakin membantu, dia semakin tertekan. Dan pada akhirnya kita tak naklah the worst case scenario, benda yang lebih buruk lagi berlaku. Sebab saya rasa saya dalam ni saya tak nak sebutlah, saya ada dengar kes di kalangan pelajar banyak. Macam saya pun selalu tertanya-tanya, adakah kita yang hidup serba moden, teknologi at the fingertips dan sebagainya ni, kenapa kita masih lagi kita masih menghasilkan graduan ataupun satu generasi yang tidak boleh berdepan dengan tekanan ini? What makes them so vulnerable? Kenapa dia orang ni terlalu tipis sangat? Tapi di manakah dia punya pendinding? Di manakah dia punya perisai? Jadi ini yang kita perlu lihat. Maksudnya kita tak boleh lihat from satu aspek saja. Dia adalah 360. Dia satu kerja yang kita perlu betul-betul address, dan juga kita perlu mendengar dan juga be an active listener. Sebab itu yang kita minta untuk UiTM memperkenalkan dasar kesihatan mental bukan kepada pelajar saja, kepada staff. Dan kita tahu sepanjang COVID ini juga saya rasa kita dengar pelbagai aduan yang mereka memang dah sedia sakit, yang sedia berhadapan dengan masalah mental, terpaksa lagi berdepan dengan pelbagai kerenah, baik di rumah, baik di tempat kerja, baik dalam kelas, baik di kalangan pelajar. Kita tak tahu siapakah kita punya the real threat, siapakah ancaman sebenar kita pada hari ini. Pada akhirnya kita lihat pada diri kita sendiri dan juga keluarga kita, bagaimana antara satu sama kita ni dapat membantu. Sebab itu kami dalam Midasa merasakan 2,300 dan of course dan sudah pastinya kaki tangan pensyarah dan kaki tangan UiTM juga adalah keluarga. So kita perlu berfikir secara keluarga. Bahasanya ahli Midasa itu bukanlah ahli semata-mata. Mereka adalah keluarga yang perlu dibantu, yang perlu dibimbing, yang perlu dipimpin, supaya kita tak nak dengar kes-kes yang negatif ini berlaku. Baik, saya fikir isu berkenaan dengan kesihatan mental ni, support sistem tu kena baik support sistem dari kalangan pensyarah, rakan-rakan, terutamanya fakulti, jabatan-jabatan dan sebagainya. Baik, kita kembali kepada isu pokok yang utama, iaitu mengenai pendidikan anak bangsa Melayu dan Melayu Putera. Mungkin soalan ni soalan luar tajuk sikit. Saya ingin bertanya mengenai Saudara Ahmad Faisal lah, mengulas kualiti dan kuantiti. Mana yang lebih penting? Ada pensyarah yang ada juga rakan-rakan pensyarah yang memberikan justifikasi bahawa kualiti itu penting. Maknanya kurangkan jumlah pelajar, kurangkan beban mengajar. Ada juga yang mengatakan bahawa dua-dua itu penting. Akhirnya matlamat utama ITM atau UiTM itu sendiri untuk yang berperanan mendidik anak bangsa itu dapat dicapai. Apa pendapat Saudara Ahmad Faisal tentang mengenai isu kualiti dan kuantiti itu sendiri? Because ada setengah pensyarah yang rasa kelas ada dalam 30-45 orang, hours teaching hours tu terlalu compact, terlalu tinggi dan tak ada masa untuk buat research dan sebagainya. Baik, sebenarnya kalau soal kualiti dan kuantiti, mana yang lebih penting, saya itu satu soalan yang bukan nak dijawab lah. Tapi bagi saya melihat pula yang mana patut datang dulu. Adakah kualiti datang dulu ataupun kuantiti yang datang dulu? Sudah pasti antara kedua ni yang seharusnya diutamakan adalah kualiti terlebih dahulu. Kemudian baru kita lihat kuantiti. Dan kalau kita boleh flashback balik, kita imbas balik, kita sorot balik penubuhan UiTM ataupun ITM sebelum ini,
Sebenarnya pastinya ia menjurus kepada terlebih dahulu kepada kuantiti, iaitu menghasilkan lebih ramai profesional di kalangan Bumi Putra. Tetapi daripada dulu hingga sekarang kualiti kita tak pernah kompromi. Kita menghasilkan graduan ataupun profesional Bumi Putra, okey, yang ramai. Mungkin selama ni kita beranggapan bahawa yang bukan Bumi Putra menguasai sektor-sektor tertentu, maka wujudnya ITM dan juga UiTM ini bagi mengisi kelompongan itu, tetapi dalam masa sama kita provide sesuatu yang berkualiti. Masa kita menunjukkan bahawa orang Bumi Putra ini, Bumi Putra di negara ini sebenarnya adalah suatu kelompok masyarakat yang berkualiti. Itu yang kita ingin buktikan. Tapi mungkin lama kelamaan selepas itu dengan pengembangan ITM menjadi UiTM dan UiTM yang kita lihat sekarang ni ada puluhan kampus, puluhan fakulti. Jadi mungkin ada orang mungkin melihat daripada segi kuantiti. Bagi saya kuantiti dan kualiti perlu berjalan seiring. Cuma dalam masa sama untuk kita mencapaikan satu kualiti yang berkuantiti yang banyak ataupun yang betul-betul signifikan, kita tidak boleh compromise, kita tak boleh kompromi dengan kualiti. Itu sudah pasti. Macam contoh kita perlu accommodate. Macam contoh kata yang tadi tuan moderator kata 40 orang satu kelas. Adakah ia mampu dicapai? Adakah kita akan mendapat penyampaian yang berkualiti, yang betul-betul komprehensif, efektif? Jika katakanlah dalam satu kelas tu 40 orang, jika tidak, mungkin kita can break the class, katakan. Dan juga kita perlu mewujudkan lebih ramai tenaga pengajar bagi mengatasi masalah yang katakan tadi. Tapi ada juga setengah tempat ataupun bidang pengajian, kualiti ditentukan oleh kuantiti. Macam contoh kita lihat dalam bidang perubatan, katakan. Dia mempunyai limitasi-limitasi tertentu. Mungkin satu kelas tidak boleh lebih daripada 10 pelajar, katakan. Sebab yang dikatakan tadi kualiti tadi tu. Mungkin sambil dia memikirkan lebih ramai doktor perlu dihasilkan, tapi dalam masa sama mereka tidak boleh kompromi dengan kualiti sebab hanya mengejar kuantiti tak dikhawatiri kualiti akan terjejas. Jadi kita di UiTM ni, apa yang kita perlu lihat adalah bagaimana setiap perkara yang kita ingin capai, baik jumlahnya ataupun baik kualitinya, juga perlu seiring dengan apa yang kita provide daripada segi prasarana, daripada segi kepakaran, dan juga support system yang lain. Dan juga kita rasanya semua pihak faham UiTM bukanlah satu institusi yang kecil, dan juga bila sebesar ini dengan adanya graduan ataupun pelajar berjumlah 170,000 katakan, dengan ada kaki tangan yang berjumlah hampir 20,000 satu Malaysia, saya rasa mungkin daripada segi ini kita perlu bijak dalam semua aspek pengurusan, katakan, bagaimana kita punya sistem penyampaian. Tetapi dalam masa sama kita tidak boleh berkompromi. Itu juga yang saya pernah katakan dengan mantan TNCA, berkenaan dengan penggabungan tadi tu, berkenaan dengan katakan dalam COVID ODL ini. Kita tidak akan berkompromi. Jangan berkompromi dengan kualiti. Jangan hanya kerana kita ada kekurangan, macam contoh kita tak dapat nak ke kelas, ke kuliah secara bersemuka, tapi dalam masa sama kualiti kita juga menurun. Mungkin kita tak boleh expect kualiti yang lebih baik daripada bersemuka, betul? Tetapi dalam masa sama kita punya effort, kita punya semangat kita perlu kekal. Jangan hanya kerana ada pandemik tak boleh berjumpa, pada akhirnya kita berkompromi dan hasilkan mungkin satu penghasilan di mana kualitinya lebih rendah, dan pada akhirnya kita punya graduan bila mereka keluar nanti sebagai seorang graduan dan juga akan menyertai dunia industri, katakan, mereka akan dianggap sebagai seorang yang tidak kompeten. Itu yang kita tak nak. Dan pada akhirnya dia pula yang akan, ataupun kita punya IPTA pula yang akan dituduh sebagai tidak mampu menyumbang ataupun tidak mampu menghasilkan pelajar-pelajar yang berkualiti. Ya. Bagi UiTM, kualiti dan kuantiti itu sama penting lah. Maknanya kedua-dua kualiti dan kuantiti itu perlu dilihat secara objektif untuk mencapai matlamat jangka panjang UiTM. Baik, saudara Ahmad Faisal, kita ada soalan daripada Puan Hidayah di sini. Mungkin kita ada beberapa soalan lagi ni. Mungkin saudara Ahmad Faisal boleh saya bacakan ya, Boleh, minta jasa baik Encik Faisal untuk beri pencerahan yang berkaitan dengan cuti kaki tangan akademik
yang dijalankan secara pro rate atau pro rata sewaktu sesi kelas berlangsung. Cuti tidak akan diluluskan. Oleh itu, waktu cuti semesta saja yang boleh apply cuti. Kan? Ya. Boleh Encik Faisal ulas secara generalnya. Kita juga ada beberapa soalan lagi yang kita akan tanya. Dengan isu cuti ni, sebenarnya mungkin pejabat ataupun pejabat pentadbiran mungkin lebih arif jugalah untuk menerangkan, tapi yang saya boleh sentuh sendiri tentang sebenarnya konsep umum tentang cuti tentang cuti. Dia bukan hak. Anda faham dah itu. Dia bukan hak, dia adalah satu privilege. Dia adalah satu keistimewaan dan juga dia boleh ditarik. Dia boleh ditarik. Sebenarnya dia terletak kepada kebijaksanaan dan juga keputusan yang terletak di tangan PTJ. Dan juga sebenarnya berkenaan dengan prorate ataupun prorata. Kita ada cuti katakanlah 25 hari setahun katakan. Sebenarnya mana-mana perkhidmatan pun kita memang ada cuti secara prorata ataupun prorate, di mana kita dibagikan kepada dua bahagian iaitu 6 bulan Januari hingga Jun dan juga Julai hingga Disember. Katakanlah seseorang itu tak mengambil sebarang cuti pada Januari hingga Jun katakan, jadi jumlah yang tadi tu akan dibawa dan juga dia layak untuk sama ada nak menghabiskan cutinya ataupun nak mengambil cuti lah terpulang padanya. Tapi secara prorate-nya memang setiap bulan, kalau katalah setiap bulan kita ingin bercuti, kita hanya layak untuk bercuti lebih kurang dalam 2 hari je sebulan. 2 hari sebulan yang mengikut yang dikatakan sebagai kelayakan. Tapi ia masih lagi dalam bentuk privilege. Maknanya cuti boleh dibekukan, cuti boleh ditarik balik dan juga cuti boleh tidak diluluskan. Cuma itu terletak pada budi bicara dan juga kebijaksanaan, dan juga pastinya bila kita cakap pasal budi bicara, kita tak naklah mana-mana PTJ ataupun mana-mana ketua jabatan yang terlalu rigid, yang terlalu ni perlu tengok juga keadaan. Kenapa seseorang itu meminta cuti katakan. Sebab kita tak tahu, mungkin dia ada emergency katakan, dia ada memang kesukaran, dia perlu melakukan sesuatu. Macam sekarang kita tengok dalam tempoh pandemik, katakan contoh ada taska yang tak dibuka, ataupun nursery untuk menjaga anak katakan. Jadi ada setengah pensyarah ataupun kaki tangan itu kedua-dua suami dan isteri, kedua-duanya bekerja dan mereka terpaksa menjaga anak yang mungkin yang kecil, ataupun katakan ada anak istimewa ke, ataupun kata ada ibu bapa yang uzur pun katakan. Jadi mereka terpaksa mengambil cuti bagi membolehkan mereka melaksanakan tugas itu. Jadi ini perlu dilihat juga. Maksudnya saya percaya setiap kaki tangan yang memohon cuti itu, dia bukan memohon cuti untuk saja-saja, bukan memohon cuti untuk bercuti. Apatah lagi dalam tempoh kita PKPB ni, di mana kita tak boleh rentas negeri, kita tak boleh rentas daerah katakan, kita tak digalakkan untuk berada di tempat publik. Saya rasa mereka mempunyai sebab-sebab yang tersendiri untuk mengambil cuti katakan. Jadi tapi cuba berkecak pasal soalan tadi tu, semasa kuliah ni sebenarnya kalau ikutkan tidak ada masalah. Cuma tengoklah pada keadaan sebab kenapa sebab emergency ke kan. Dari PJ ataupun ketua jabatan tu perlu ada pertimbangan dan juga budi bicara untuk lihat. Maksudnya perlu jelas lah dalam hal-hal macam ni. Betul. Saya setuju, cuti itu adalah privilege, dia bukan hak. Dia juga boleh ditarik balik. Terutama dalam kelompok penjawat awam ni. Okey, baik. Soalan seterusnya Saudara Faisal lontaran daripada Encik Halili Rashidi. Encik Halili Rashidi ni bertanyakan mengenai mungkin pihak Mitasa boleh berbincang dengan pengurusan UiTM untuk beri sedikit kelonggaran dalam syarat pengambilan pensyarah dalam program atau skim dalam program-program yang apa kata contohnya macam fakulti sains kesihatan kan. Maknanya kelayakan itu yang diminta adalah PhD, tetapi ramai juga individu yang sangat berbakat, yang mahir, tetapi dia juga ada master atau degree saja. Ada master saja. Adakah syarat kelonggaran bagi pengambilan pensyarah bagi skim-skim atau fakulti-fakulti tertentu ni boleh dilonggarkan? Sebenarnya kalau kita lihat syarat kemasukan ataupun pengambilan, kita di UiTM masih lagi tidak macam universiti lain sebenarnya. Tapi saya pun nak kata universiti lain terlalu rigid ataupun terlalu ni pun tidak adil juga, sebab kita pun
kita tak tahu keadaan sebenar di setiap universiti itu, tapi saya yang difahamkan di UiTM sebenarnya tidak ada kekangan-kekangan tertentu untuk melantik asalkan syarat minimum itu dapat dipenuhi, iaitu mungkin mempunyai ijazah sarjana katakan dan juga bersesuaian dengan bidang. Tapi dalam masa yang sama kita memang di UiTM ataupun hasrat KPT dan kerajaan sendiri menginginkan lebih ramai pengajar yang mempunyai kelayakan PhD ataupun mempunyai pengalaman dalam industri mungkin jumlah tahun yang tertentu katakan, sebab ini yang kita inginkan. Cuma ialah kita pun faham dalam keadaan sekarang tak ramai graduan ataupun tak ramai pemegang ijazah doktor falsafah untuk memegang. Tapi sebenarnya dalam keadaan ini masih lagi terletak kepada ketua jabatan itu sendiri, sebab I think ketua jabatan itu ataupun ketua bidang atau pakar bidang mempunyai justifikasi kenapa seseorang itu perlu dilantik, kenapa seseorang itu tidak boleh dilantik katakan. Dan juga selepas ada perbincangan dengan pihak pejabat pentadbiran dan juga pendaftar, saya rasa tidak ada halangan untuk sesuatu penjawatan itu untuk diwujudkan ataupun seseorang itu perlu dilantik. Tetapi dalam masa yang sama juga, ia bukanlah satu kewajipan. Jadi maksudnya justifikasi kita perlu kuat, perlu strong dan sesuai lah dengan kelayakan minimum yang kita telah tetapkan. Tapi of course sebenarnya sebab kami dalam Mitasa ni, kalau saya nak bercakap macam contoh dalam bidang saya katakan, dalam bidang saya kewartawanan dan juga mungkin dalam bidang penyiaran, apa yang boleh saya kata mungkin dalam bidang penyiaran ni tak ramai orang yang berkelayakan doktor falsafah. Jadi untuk saya mencari orang yang kelayakan yang sebegitu, kalau ada pun tak ramai, dan juga kalau ada pun telah dipinang oleh universiti lain ataupun telah diambil oleh universiti lain. So bagaimana kita UiTM nak ambil? Jadi kita akan melihat dia punya satu pengalaman dia dan juga adakah dia mempunyai minimum kelayakan tu di sini. Jadi terpulang pada pakar bidang bagaimana nak menentukan. Dan saya rasa kita di pejabat HCA mempunyai setiap orang yang berpengalaman untuk memikirkan tentang hal-hal ini. Tapi kalau saya nak katakan dia adalah satu syarat minimum yang telah ditetapkan di UiTM bahawa hanya PhD sahaja yang dilantik, saya rasa dia belum lagi. Secara on papernya memang tidak ada. Tidak ada mengatakan bahawa hanya PhD sahaja yang dilantik. Tak ada. Baik. Okey, soalan terakhir daripada kita punya komentar dekat ruangan komentar daripada Puan Ruhizan Riza. Ini adalah soalan yang popular. Dia bukan soalan cepu emas, tapi dia soalan popular. Adakah sistem bekerja log-in dan log-out secara harian masih relevan bagi pensyarah? Kalau kita lihat pensyarah ni, yalah kita bukan nak nak lebih kepada nostalgia dan sebagainya. Kita bekerja fleksibel sebenarnya. Consultation hujung minggu dan sebagainya, lagi-lagilah ODL ni sendiri. So adakah log-in dan log-out e-clock ni bagi pensyarah ni masih lagi relevan? Sebab kata Puan Ruhizan ni di ruangan komen ni, kuantiti masa adalah tidak penting, tetapi masa yang digunakan untuk menghasilkan kerja yang berkualiti lebih penting katanya. Boleh secara ringkas ya, Encik Faizal? Baik, ini sebenarnya ini pun ada satu isu yang berpanjangan yang sentiasa dibangkitkan tentang sama ada relevan ke tidak tentang punch in punch out. Tapi yang pertama, secara umumnya kita ni adalah penjawat awam. E-clock. E-clock ke tak kisahlah, pakai kad kuning ke apa ke, thumbprint ke whatever. Tapi kita perlu lihat secara umumnya kita adalah penjawat awam. Dan satu hari nanti jika penjawat awam yang berjawatan tetap ini akan pencen. Jadi salah satu bila kita punya rekod pencen ni akan dimajukan ke pihak JPA. Dan perkara minimum yang JPA lihat adalah rekod keluar masuk kita semasa perkhidmatan. Jadi kalau kata mana-mana kaki tangan yang katakanlah mempunyai kad punch in ataupun punch out tu yang kosong ataupun lopong, tak pernah punch in punch out, memang akan menyungkarkan keadaan bagaimana mereka nak mengira tentang kelayakan pencen dan sebagainya. Itu yang paling asas, iaitu di peringkat JPA kita sebagai kaki tangan awam. Tapi kita sebagai kaki tangan akademik juga saya setuju, sebab saya memang berpandangan bahawa sebagai seorang kaki tangan akademik, kadang kita confuse. Adakah kita patut bekerja 8 to 5? Adakah ataupun 9 to 6 katakan. Sedangkan kita bekerja 24/7. Ini mungkin sebenarnya soalan yang tadi ingin dibawakan oleh puan itu tadi. Mungkin kata dia masuk kelas pada pukul 12.30 hari katakan, dan output yang telah dihasilkannya melebihi daripada orang yang bekerja 10 jam katakan.
Yes, dalam kata ni saya setuju tentang kualiti. Tapi tentang rekod itu juga kita perlu ada rekod, dan juga memang kita ada perkeliling minimum bagi tangan akademik adalah 39 jam. So tapi dia tak menyatakan kat situ kita perlu in ataupun out pada waktu-waktu yang tertentu. Asalkan kita memenuhi jam temu ataupun contact hours kita ataupun kita punya hours of perkhidmatan tu 39 jam seminggu. Cuma kadang mungkin setengah-setengah PTJ ataupun setengah-setengah ketua jabatan katakan mungkin agak keliru dengan hal ini. Dan juga saya selalu bawakan, saya bagi contoh, katakan ada setengah pensyarah yang mempunyai kelas di waktu adalah waktu yang odd selepas pukul 6 katakan. Katakanlah dia mengajar pasal siswazah ataupun dia mengajar kelas PJJ katakan di waktu yang bukan waktu bekerja biasa. So adakah dia perlu log in pada pukul 8 pagi sedangkan kelasnya pada pukul 6 petang? So what will he or she do during that the 12 hours ataupun berapa 10 jam gap yang sedia ada? Katakan itu contoh. Ada juga mungkin ada setengah dia pensyarah katakan dia habis kelas satu je kelas dia satu hari, iaitu pukul 10 habis pukul 1 katakan. So apa yang perlu dilakukan selepas pukul 1? Itu ialah kualiti kerja, jumlah kerja terletak pada tangan pensyarah itu sendiri. Dan juga kadang kita memang sukar nak measure kualiti ataupun kuantiti. Tapi kita boleh lihat pada akhirnya pada LNPT nanti, pada SKT nanti, pada MyATP nanti kita boleh lihat berapa banyakkah yang telah dihasilkan, output yang telah dihasilkan. Dan cuma kadang kita selalu confuse ataupun kita mungkin tak lihat beliau ni menghasilkan kerjanya dalam tempoh 9 jam yang dia tiap-tiap hari tu ke, ataupun sebenarnya dia memang seorang yang bijak. Ini kita kadang selalu lihat. Lepas tu saya selalu minta lah kepada pengurusan kan, kalau boleh sebaiknya kami mohon setiap PTJ tu baik di kampus dan juga fakulti janganlah terlalu rigid berkenaan dengan soal masa. Kaki tangan sokongan kita tak ada question, sebab dia orang pun ada jadual waktu anjal mereka tersendiri. Ada masuk pukul 7.30, ada masuk pukul 8, ada masuk pukul 9. Tapi dia orang sharp pukul 5 mungkin dah balik ke rumah masing-masing. Kita mungkin selepas pukul 5 masih lagi berada di pejabat, marking macam-macam kerja-kerja Sabtu Ahad kita bekerja. Jadi perlu fleksibel, tetapi dalam masa sama janganlah terlalu berlembut ataupun jangan sampai orang kata apa pejam mata kan apa yang telah dihasilkan oleh kaki tangan bawahan tu. Ya betul. Saya pun berfikir macam tu sebenarnya. Sebab bila kita pencen nanti barulah kita alamak banyak lubang kan kita punya ni attendant ni kan. So untuk safeguard, saya rasa untuk secara positif lah untuk safeguardkan kita ni kan. Kita kena clock in clock out lah kan. Sebab saya ada rakan pensyarah saya lah, orang lama kan. Dia cakap, ni kita share lah, santai lah. Dia cakap, aku dulu pensyarah tahun 80-an, 70-an kan. Macam mana JPA nak godak balik punch in punch card yang dia guna tu. Saya fikir itu logik juga. Tapi kalau zaman digital ni, saya ingat 30 start daripada 10 tahun lepas, saya fikir benda ni tak mustahil Kalau kita bekerja 30 tahun, dia orang boleh tengok 30 tahun rekod kehadiran kita, betul tak? Okey, baik. Tuan moderator, kalau boleh saya nak sentuh sikit. Ya. Saya mungkin pensyarah, selalunya pensyarah lah, selalu terlepas pandang perkara ni. Iaitu tentang rekod perkhidmatan. Cuba kalau tanya semua pensyarah, siapakah yang benar-benar tahu bahawa kita ni mempunyai satu rekod perkhidmatan yang dinamakan sebagai buku hijau? Saya tak pasti, mungkin tuan moderator pernah datang daripada swasta kalau swasta. So saya tak ada rekod. Rekod perkhidmatan ni sebenarnya tersimpan rapi di kita sini, pejabat pendaftar. Dan rekod perkhidmatan tu ataupun yang dinamakan sebagai buku hijau ataupun buku perkhidmatan tu hanya boleh dilihat oleh kaki tangan itu dan tersimpan di pejabat pendaftar sekarang ni. Macam contoh saya pernah datang daripada JPBSM. Ya? JPBSM bawah tu. JPBSM ataupun di pendaftar pusat. So mereka memang menyimpan. Kalau tadi kata persoalan tentang 80-an, dia kata okey macam mana dia nak godak ataupun bagaimana nak lihat balik dia punya rekod. Sebenarnya rekod tu wujud. Cuma mungkin beliau itu tak sedar bahawa rekod tu selama ni wujud. Sebab tu saya bagi contoh, kita punya senior lah sekarang ni dah tak berada di UiTM, pernah ada masalah untuk pencen. Dia pernah hampir tak dapat gratuity dia ataupun pampasan dia ataupun dia punya duit pencen dia sebabnya rekod menunjukkan bahawa dia tak pernah clock in langsung.
Rekod menunjukkan. Jadi sekarang ni dia pun wonder, kat mana rekod ni sebenarnya? Rupanya rekod perkhidmatan Ada itu data tu. ada. Dia bukan soal digital saja. Sebenarnya rekod tu bertulis. Macam katalah tuan moderator ni satu hari nanti katakanlah dikenakan tindakan tata tertib, katakan tata tertib. Sebenarnya rekod itu, tata tertib itu memang tercatat dalam buku rekod perkhidmatan dan hanya you saja tahu. Bila pencen nanti baru you akan buka. Tapi kalau nak tengok sekarang ni macam semua pesyarah nak lihat perkhidmatan masing-masing boleh pergi. Saya memang ada bawa ke pendaftar, kita ada bawa. Sebab pendaftar juga mengakui bahawa tak ramai pensyarah yang sedar bahawa mereka mempunyai hak untuk melihat, untuk membelik setiap muka surat buku perkhidmatan. Sebab sebenarnya everything yang you buat counted. Jadi apatah lagi kalau macam contoh you naik pangkat akan tercatat, you naik gaji tercatat, you mohon cuti pada sekian hari tercatat di situ. Yang ini kadang kaki tangan ataupun kaki tangan akademik tak sedar benda ni. Buku hijau. Tapi kalau orang yang datang daripada perkhidmatan lain, katakanlah daripada kementerian lain ke, daripada skim lain, mereka memang amat sedar tentang benda ni. Dan juga saya ada satu kes dalam Esko Mitasa sendiri, dalam Esko Mitasa datang daripada jabatan lain, perkhidmatan lain, rupanya perkhidmatan yang lepas tak masuk di UiTM. Seharusnya dia punya perkhidmatan dah mencecah 27 tahun. Seharusnya. Tapi bila dia buka buku perkhidmatan, rupanya benda tu tak tercatat, dicatat sebagai 10 tahun sahaja. Jadi dia nak mohon dibetulkan sebab benda tu efek tu. Benda tu akan datang kesan sebab nanti bila rekod, katakanlah you nak pencen. Sebab di dalam tahun ini, saya ada dapat satu kes pensyarah yang telah pencen. Bila dia lihat pencen dia ingat pencen dia katakanlah dia dapat patutnya 5,000 katakan. Dia akan pencen dengan setiap bulan 5,000. Bila dia pencen rupanya gaji dia ataupun pencen dia 2,500 saja. Bila dia dapat 2,500 rupanya sebab selama ni dia overlook apa yang dia telah buat di UiTM dan benda tu memang tercatat dalam buku perkhidmatan. Ni kalau bolehlah impak lah, tolong boleh kalau boleh highlightkan sama kan. Sambil Mitasa juga akan highlight. Baik. Buku hijau Yap, buku hijau. Nama dia buku hijau ataupun buku perkhidmatan. Okey, baik. Kita ada komen daripada orang kuat KKU kita pendesak. Alamak, siapa tu? Oh, yo. Tuan Haji Zul Tuan Haji Zul. Mungkin Encik Faisal boleh berhubung lah dengan Tuan Haji Zul ni, orang kuat KKU, QPEX ni. So, saya tak ada masa lagi lah untuk soalan yang seterusnya, tapi mungkin boleh berhubung dua-dua ni, satu-dua ni, shoulder to shoulder ni, KKU dan Mitasa. Adakah saya boleh mengatakan bahawa Mitasa ni adalah union pendesak dalam UiTM ni? Dia kalau kita nak berkata pendesak tu sebenarnya ialah dia agak harsh lah kan kalau kata kena nak pakai perkataan pendesak tu. Tapi sebenarnya memang kita tak duduk diam. Maksudnya kita tidak, tapi bukanlah kata semua benda tu kita harus kata tidak. Ada juga benda yang kita setuju, ada juga benda yang kita bagi cadangan. Tapi of course atas dasar kesatuan, contohlah saya bagi contoh sebenarnya Mitasa kalau nak buat, katakanlah nak buat demonstrasi ataupun yang dinamakan sebagai hartal, kita memang layak. Apa yang kita perlu buat adalah bagi notis 14 hari kepada pihak polis, pada pihak polis, dan juga mereka akan wujudkan, dia akan benarkan kita berdemonstrasi. Kalau tak tahulah, kalau mungkin tuan moderator pernah duduk dulu dekat depan-depan bank pada sekitar tahun 80-an 90-an dulu, kita lihat sebahagian kaki tangan bank dia pegang plakat, dia pegang buat demonstrasi di hadapan bank, minta gaji naik lah, apa dan sebagainya, bla bla. Sebenarnya kita dalam Mitasa juga boleh buat sebegitu. Tapi kita dalam masa sama sebenarnya kita juga terikat dengan Undang-Undang Penjawat Awam, iaitu mungkin di bawah Akta Akta Badan Berkanun katakan, Section 20 kalau saya tak silap, berkenaan dengan pengucapan awam. Jadi kita juga terikat. Tapi nak beritahu tentang hak ataupun apa yang Mitasa boleh buat sebagai kesatuan tu, union tu. Jadi kalau macam kata Haji Zul sebagai orang lama, beliau adalah Timbalan Presiden QPEX juga. Itu memang antara contoh lah. Baru-baru ni kalau saya boleh bagi contoh di KTMB katakan, pelantikan CEO KTMB telah dibantah keras oleh Kesatuan Kaki Tangan Pekerja Kereta Api. Mereka membantah keras pelantikan CEO. Itu contoh katakan. Tapi kami di UiTM, kita adalah kaki tangan akademik, orang yang dianggap sebagai
terpelajar katakan, yang rasional katakan. So of course kita akan menggunakan saluran-saluran yang seharusnya. Jadi Baik. saya rasa kalau soal macam kata mendesak tadi tu, kalau kata sebagai pendesak tu, yes, kita akan terus suarakan, tapi dalam masa yang sama bukanlah setiap benda tu kita perlu suarakan dalam suasana yang negatif. Kita ada platform-platform yang banyak. Ya. Contohnya kita ada 4 kali setahun kita ada majlis bersama jabatan. Kita akan boleh suarakan pelbagai isu kebajikan kaki tangan, pensyarah semua dan sebagainya di situ. Dan kita juga ada perjumpaan dengan QPAC, kita ada perjumpaan dengan MAC, dengan KSU, dengan Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Tinggi katakan. Jadi itu semua antara platform yang kita boleh suarakan. Dan juga saya selalu katakan bahawa we work without fear and favor. Right? Yep. I think saya bukanlah kata soal saya nak melawan ke ataupun saya nak terlalu terikut rentak-rentak ke, tak ada. Because kita ada ahli di belakang kita perlu tanggungjawab ke atas ahli juga, dan dalam masa sama kita mempunyai tanggungjawab sebagai kaki tangan dalam UiTM, which boundary itu perlu ada, dan alhamdulillah pengurusan kita memang sentiasa respect dengan peranan dan juga suara Mitasa, tapi pada akhirnya sudah pasti keputusan terletak di tangan pengurusan itu sendiri. Tapi setidak-tidaknya kita telah bersuara dan kita telah menyatakan pandangan kita sebagai kesatuan. Berapa ahli Mitasa keseluruhannya? Sekarang ni kita ada lebih kurang dalam 2,300 and counting lah. Pensyarah grade 4, 1, 4, 5 ke 52 berapa ya? Dan sebenarnya kita dekat UiTM ni, kita ada juga skim perkhidmatan penolong pensyarah grade DM29. Di mana grade DM29 akan dijumurkan ataupun akan dimasukkan secara berperingkat ataupun berfasa, dan juga sehingga grade 52. Maksudnya kalau kita ada grade 41 tutor ataupun yang dikatakan sebagai pembantu pensyarah juga pun ada, alright? Tetapi dia sebaik-baiknya adalah seorang kaki tangan yang tetap, dia bukannya kaki tangan yang part time lah, PTFT ke, yang itu dia sukar sikit. Jadi kalau dia tetap ataupun at least dia contract of service. Dia contract of service boleh untuk jadi ahli Mitasa. Baik, soalan terakhir saya, saudara Ahmad Faisal lah. Peranan Mitasa itu sebenarnya dalam menjadi barisan paling hadapan UiTM. Maknanya Mitasa berperanan menggembling pensyarah-pensyarah UiTM, terutamanya pensyarah muda lah, supaya dapat menjadikan UiTM ini sebagai benteng yang paling hadapan dalam pendidikan dan bahasa. Apakah peranan yang dapat dimainkan oleh UiTM, terutamanya untuk Melayu dan Bumi Putera tu sih? Yalah, kita dalam Mitasa pun sebagaimanalah kita seiringlah dengan matlamat UiTM secara umumnya, iaitu pembangunan anak bangsa kan, Bumi Putera, Melayu dan sebagainya. Dan kita juga sama. Kita tak pernah kata itu off track daripada matlamat yang asal. Cuma kami secara khususnya dalam Mitasa adalah supaya menjadi satu organisasi yang dapat mewakili satu suara untuk semua pensyarah. Sebab saya rasa anda semua, sesiapa pun pensyarah mempunyai pilihan untuk tidak bersama Mitasa katakan. Boleh bersorangan, teruskan bersorangan sehingga tamat perkhidmatan dalam UiTM. Tetapi kalau katakanlah satu hari nanti anda memerlukan sokongan ataupun memerlukan bantuan, pada siapa yang kita akan minta? Saya suka sentiasa, saya ingat apa yang pernah dikatakan mantan Presiden Mitasa, arwah Encik Abdul Latif Ishak. Penyertaan dalam Mitasa ni ibarat macam you bayar duit insurans. You bayar duit insurans, tapi kalau tak jadi apa-apa ke atas you, tak jadi apa-apa, tak memerlukan you claim, the so-called claim tu, sudah pasti sebenarnya you anggap benda tu sebagai rugi. Macam tu kita bayar insurans kereta ataupun road tax kereta katakan. Kalau tak accident tak apa, memang kita akan terus bayar je. Tiap-tiap tahun kita akan terus bayar je. Tapi bila katakan accident, itulah dia akan masuk. Itu saya suka gunakan anatomi ataupun contoh yang pernah diberikan oleh sama dengan Mitasa. Walaupun mungkin yurannya serendah RM6 katakan. Bayangkan tadi serendah RM6. Dan katakanlah satu hari nanti, jika kita semua berdepan dengan satu ancaman perundangan katakan, kita tak tahu ancaman perundangan tu datang daripada siapa. Dia pelajar ke, bekas pelajar ke, ataupun staff ke, sebenarnya sebagainya, dan kita memerlukan bantuan khidmat guaman katakan. Siapa yang akan mewakili anda? Dan siapa yang pihak yang you boleh pergi untuk mohon, okey, kita bekerja sama-sama untuk represent you.
kalau masih ingat beberapa tahun sebelum ini, kita ada satu kesatuan yang ini memang popular lah, NUTP, right? National Union of Teachers Profession. Ada seorang guru pernah dituduh oleh keluarga murid ini, kalau tak silap saya, telah mengenakan hukuman dia menampar ke something macam itulah, ataupun sexual harassment kepada pelajar dia kalau saya tak silap. Jadi dia telah dihadapkan ke Mahkamah Seremban. Jadi NUTP berada di belakang beliau sebab merasakan bahawa beliau tak bersalah. So dia telah mewakili, dia telah menghantar barisan peguamnya dan sebagainya untuk mewakili cikgu ini bagi berdepan dengan situasi itu. Jadi itu contoh. Of course lah, kita tak inginkan benda ni yang berlaku pada kita, tapi siapa tahu. Itu hanya satu contoh, tapi ada banyak benda-benda lain lagi. Jadi kami kalau kata sebagai pensyarah, of course kita akan sentiasa bersama UiTM sebab pada akhirnya kita tak nak pembelajaran dan juga pengajaran itu terjejas, kita tak nak kualiti itu terjejas, kita tak nak anak bangsa kita terjejas, tapi dalam masa sama kita inginkan semua pensyarah, semua kaki tangan akademik sentiasa berkhidmat pada tahap yang optimum. Kadang-kadang money is not the matter anymore. Kadang benda tu bukanlah satu benda yang sangat penting. Kadang apa yang kita sumbangkan lebih bernilai daripada apa yang kita dapat. Kita tak tahu. Tapi kita tak nak juga ada sekelompok kita yang terlalu materialistik dan juga terlalu individualistik, memikirkan tentang kepentingan peribadi tanpa tanpa memikirkan ada kelompok yang lebih besar yang perlu kita fikirkan. Jadi itulah dia. Kami dalam Mitasa, I think clear. Kita tak pernah question tentang matlamat itu, dan kita kita sentiasa beranggapan bahawa malahan matlamat itu perlu diperkukuhkan dalam keadaan kita sebenarnya berdepan dengan alaf 21 ni, di mana kalau dulu kita cakap okey mungkin keluarga tu miskin katakan, Bumi Putra itu mungkin seorang yang tak mampu. Sekarang ni kita dah ramai yang cerdik pandai, tapi bagaimana yang cerdik pandai ni dapat kita excellentkan lagi, dapat kita bagi yang terbaik. Itu juga yang kita fikirkan. Saya rasa itulah antara sumbangan, walaupun benda tu orang anggap sumbangan yang tak langsung kepada pendidikan UiTM. Kami bukanlah satu institut ataupun satu college ataupun satu fakulti, tapi kami juga adalah satu organisasi yang dibarisi, yang dianggotai oleh kaki tangan akademik dan juga sarjana-sarjana yang cemerlang, yang mempunyai kepakaran dan mempunyai pengalaman masing-masing dalam bidang yang diwakili. Baik saudara Faisal, sangat padu dan padat penjelasan yang ataupun yang diberikan oleh Mitasa itu sendiri. Saya fikir insyaAllah pada siri-siri yang akan datang, insyaAllah kita boleh jemput lagi lah boleh. untuk isu-isu yang bukan lebih panas lah, isu-isu semasa yang boleh dah dirungkaikan dalam siri-siri seterusnya World Impact ini. Jadi terima kasih Mitasa dan saudara Encik Faisal. Jadi boleh, sebelum penutup saya nak minta satu je. Saya mohonlah kalau kepada semua pensyarah, semua kaki tangan akademik yang bergrade 52 dan ke bawah yang masih lagi belum menjadi ahli Mitasa, marilah bersama-sama Mitasa menjadi ahlinya. Tak sukar, pergi ke website Mitasa, ada Google Form di situ, isi, dan juga nanti insyaAllah akan ada respon daripada pejabat kami ataupun respon daripada pejabat bendahari, dan kami juga akan sentiasa menambah baiklah sistem penyampaian apa yang ada. Kalau kata secara detailnya saya nak bincang sekarang pun, Dr. Moderator pun dah kata dah nak habis ni, lagi ada beberapa minit saja. Boleh datang ataupun boleh terus berhubung selangsung dengan kami dalam Mitasa. Nak jumpa dopan-dopan pun boleh, nak boleh jumpa macam mana pun boleh, itu kita boleh. Jadi itulah, mohonlah, sebab ingat bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. So marilah kita bermuafakat di dalam Mitasa. Terima kasih Encik Faisal. Assalamualaikum. Jumpa lagi insyaAllah. Ya, bye.